Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur dapat kita menyambung lagi pada sembang sirah malam ini. Dan insya-Allah kita akan pergi kepada bab yang seterusnya. Itu berhubungan kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan hari ini kita nak bincang satu peristiwa yang sangat popular dan masyhur, iaitu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut beberapa saudaranya untuk pergi ke Syam berniaga. Dikatakan bahawa pak saudara Nabi ini Abu Talib ini seorang yang suka berniaga dan seorang ahli perniagaan. Jadi sebagaimana peniaga-peniaga lain, pedagang-pedagang lain, Abu Talib juga pergi berdagang ke utara, ini Syam. Dan ketika mana Rasulullah SAW mendengar berita, cerita tentang bagaimana Abu Talib ini nak pergi ke Syam, jadi dia pun mohon nak juga pergi ke Syam, mengikut. Dan berasalnya Abu Talib tak begitu bersetuju dan tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW ini mengikutnya ke Syam. Tetapi biasalah kanak-kanak umur 2 tahun macam kita lah, kalau nak sesuatu duk tanya hari-hari, boleh pergi ke tidak, boleh pergi ke tidak, macam rengit-rengit gitu, ataupun tak putus asa. Ringkaskan cerita, akhirnya Abu Talib bersetujulah membawa Nabi Muhammad SAW ni pergi ke Syam. Sedangkan Nabi Muhammad pada ketika itu umurnya 12 tahun, masih kanak-kanak. Sangat bahaya, perjalanannya jauh. Berbagai-bagai peristiwa, rintangan, halangan, berbagai-bagai ancaman dengan binatang buahnya, dengan perampak, penjahat dan sebagainya. Sangat besar bahayanya. Tetapi oleh kerana Rasulullah ni nampaknya bersungguh, dan satu-satunya kanak-kanak pada ketika itu yang sangat disukai oleh orang ramai, dan ianya rajin, seorangnya rajin dan sebagainya, maka Abu Talib pun menerimalah ataupun benarkanlah Rasulullah ataupun Nabi Muhammad ini mengikutinya berdagang di kota Syam. Maka Rasulullah SAW pun diajak oleh para saudara dia Abu Talib pergi ke Syam dalam satu kafilah dagang. Satu kafilah dia panggil, satu kumpulan, gerombolan. Bukan gerombolan lah, satu grup, satu kumpulan untuk berdagang, berniaga ke Syam. Syam ni sekarang ni Lebanon, Palestin, Syria, Syam. Pada waktu kafilah ini berada di Basrah, sampai ke Basrah, belum sampai ke Syam lagi, mereka telah berjumpa dengan seorang pendeta bernama Bahirah. Jadi di Basrah itu berjumpa, singgah di Basrah itu, maka mereka berjumpa dengan satu orang pendeta agama Nasrani lah, pendeta namanya Bahirah. Dan pendeta ini macam kita lebay lah kot, ulama ke atau ustaz ke, dia mempunyai banyak pengetahuan tentang Injil dan tentang masalah-masalah kemaslahatan kenasranian. Jadi tahu masalah kenasranian. Jadi mana dia ni Kristian lah, tahu Injil ni macam Kristian lah, Nasrani, agama Nasrani pada ketika itu. Apabila
Bahirah ni melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tengok, dia perhati, dia amati, dia tengok gitu. Lalu dia ajak Nabi ni bercakap, borok dia. Tanya. Nabi orang yang cerdik, cerdas sebagainya. Lepas tu dia tanya Abu Talib. Abu Talib, siapa budak ni dengan awak? Siapa budak ni dengan awak? Abu Talib kata, dia ni anak saya. Dia ni anak saya. Kata di Bahirah ni, dia kata bukan. Budak ni tak dia. Budak ni setahu saya lah tak dia. Ayah tak ada, mak tak ada. Dan tak sepatut dia ni ada mak ayah tadi. Memang dia tak ada mak ayah. Macam mana dia kata, awak kata dia ni anak awak? Sampai peringkat begitu. Pendeta ni, Bahirah ni tahu tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak tahu bahawa mereka kenal Nabi. Maka kata dia Abu Talib, ya, memang bukan anak saya. Dia ni anak saudara saya. Ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan. Maknya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Kata dia Abu Talib kepada Bahirah ni. Maka kata di Bahirah ni, kalau gitu gaya keadaan ini, kanak-kanak ni satu masa nanti dia akan menjadi seorang manusia yang luar biasa. Satu manusia yang akan bawa satu gagasan yang besar. Satu manusia yang akan memegang suatu peristiwa yang tidak ada akan dibuat oleh manusia lain. Saya nasihatkan awak bawa balik budak ni. Bawa balik kanak-kanak ni. Jaga dia balik. Bawa dia pulang dan jaga dia, terutama sekali daripada gangguan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tahu ni Muhammad ni yang seperti yang awak ceritakan tadi, ada sebut dalam kitab ni. Kalau dia tahu budak ni, dia akan bunuh, dia akan tangkap, dia akan mengapa-apa. Jadi awak jaga dia bawa balik. Pergi balik cepat. Sampai ke Syam nanti akan macam-macam jumpa orang Yahudi, orang tu sebagainya. Bawa balik. Maka Abu Talib pun cepat-cepatlah bawa balik. Tak jadilah berdagang. Tak sempat nak berdagang. Balik ke Mekah. Maka Nabi Abu Talib pun menjaga Nabi ni sebaik-baik jagaan. Gitu. Dan Rasulullah SAW ni, dia juga menempuh alam remaja. Umur 14 tahun, 15 tahun, alam remaja. Jadi, bila dia telah meningkat remaja ni, maka dia pun berusahalah mencari income sendiri, pendapatan sendiri. Dia rasa dia perlu mencari dan adanya pendapatan sendiri. Tak bergantung kepada pak saudara dia. Jadi dia pun mengambil satu cadangan dia pun berusaha mencari pendapatan sendiri dengan mengambil upah mengembala kambing. Nabi mengembala kambing. Walaupun dia insan yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, dibelah dadanya, kita bincang baru-baru ni. Punya hati nurani sangat hebat. Dan dia tak mengira. Tak adalah sebab bahawa aku tak layak jadi gembala kambing, aku tak layak jadi jual burger, aku tak. Nabi tak memilih kerja. Kita ini nak pilih kerja. Malulah itulah ini sebagainya. Yang peliknya tak kerja tu tak malu pula. Kerja malu, tak kerja tak malu. Pelik. Ini satu keadaan yang luar biasa. Tak kerja. Apa kerja? Tak kerja. Tak malu. Tapi kerja apa? Kerja sekian-sekian. Orang rasa malu sangat. Nabi SAW ni ketika remaja dia berusaha mencari rezeki. Apa dia? Dengan mengembala kambing. Mengambil upah, menjaga kambing lah, senang cerita. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah juga menceritakan tentang diri dia kan. Sahabat tanya, macam mana masa remaja? Dia kata, aku dulu pernah mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Ada upah lah, dengan beberapa kirat. Kemudian selain daripada itu, dia kata selama muda pun dia telah dipelihara oleh Allah Ta'ala
dari melakukan perkara-perkara yang tak baik, yang keji, yang mungkar, yang biasa dilakukan oleh pemuda ketika itu. Main bola, pergi karaoke, tengok wayang, tengok konsert, tengok bola, macam-macam lah. Zaman remaja, main gasing, main guli, kan, main tu dan sebagainya. Nabi pun dia remaja, dia pun ada perasaan itu. Jadi Nabi pun nak bercerita. Dia kata apa? Dia kata, aku tak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliah, kecuali 2 kali tu. Zaman jahiliah ni macam menari, menyanyi, karaoke, ya. Macam-macam lah. Zaman muda, main bola, pergi cycling lah, pergi macam-macam, snorkeling, cycling. Jadi ada pesta, pergi pasar malam dan sebagainya. Jadi kata, aku ni remaja sama, tapi memang aku tak pernah buat benda itu, duduk menyanyi ke, ataupun tengok konsert ke, tak buat, tak pernah. Tapi ada 2 kali aku pergi tadi. Ada 2 kali. 2 kali tadi. Itu pun kemudiannya dihalang oleh Allah SWT. Setelah itu aku tak pernah teringin untuk melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda lain. Di mana dia kata bahawa aku pernah berkata kepada teman sepengembalaan. Teman sepengembalaan. Sama-sama menggembala kambing bersama dia di Mekah. Dia kata bahawa satu hari, dia kata, tolong jaga kambing saya ni. Tolong jaga kambing saya ni. Kerana saya nak masuk bandar, nak pergi kota Mekah tadi. Untuk pergi bersukaria sikit lah. Untuk bergembira. Cari hiburan, nak berhibur. Sebagaimana para pemuda lain, aku pun nak hiburan juga, kata. Maka kata kawan dia, okey, pergilah tadi, biar saya jaga kami awak. Kawan dia seperti pula. Mana tak ada kawan, jom kita pergi sekali. Nanti kami siapa jaga, tak apa, biar kami tu gitu. Tak, maknanya dia jaga sekali. Dia jaga kami, tak, Nabi pun pergi. Maka ketika dia sampai ke Mekah, sampai kota Mekah di tempat yang pertama berlaku itu, masuk kota Mekah tu, dia pun dengar orang menyanyi. Dia menyanyi. Dia dengar orang menyanyi. Maknanya karaoke ke, kalau kita ni karaoke lah menyanyi. Mana masa tu kota Mekah ni, dia masuk kota Mekah, rumah dengar orang menyanyi. Dia dengar orang menyanyi, rumah dia menyanyi. Dia kata, apa benda nyanyi? Maka dia pun tanya. Mereka pun berkata, ni pesta sukaria. Macam kita ada pesta sukaria. Kita ada sekolah. Nak kutip nama ada pesta sukaria. Pesta ria. Kan? Jual kopor. Ni pesta. Lalu dia pun duduk. Tengok sekali. Duduklah. Tetapi kemudian Allah Ta'ala menutup telinga dia. Lalu aku tertidur. Dan aku tak dengar apa-apa. Kecuali aku terjaga ketiga hari sangat panas. Mana mungkin pagi tu, waktu pagi wallahualam panas. Matahari tu sangat panas. Jadi nak sebut bahawa Allah Ta'ala menutup telinga dia sehingga dia tertidur dan dia terjaga ketika waktu panas. Lalu dia pun kembali kepada teman dia. Balik semula ke tempat meniaga, menggembala kambing tadi. Lalu kat situ balik. Lalu kawan dia bertanya, apa cerita? Apa cerita kan? Apa cerita? Cerita daripada aku, tak beritahu lah. Khabar ke lah. Lalu, dan dia pun beritahu lah apa yang berlaku pada dia. Kemudian, lagi sekali pada malam yang lain, aku katakan kepadanya sebagaimana hari pertama. Maknanya waktu malam ni. Maka aku masuk dalam Mekah. Lalu, terjadi seperti itu juga. Maknanya 2 kali lah. Dan selepas itu Nabi kata dia tak lagi berhajat, tak terliur dah nak pergi ke hiburan-hiburan. Jadi ini 2 peristiwa yang akan kita bincang. Ibrah dia, beberapa ibrah daripada yang pertama, Rasulullah SAW pergi mengikut pak saudara dia berniaga ke Syam. Yang kedua, berhubung dengan Nabi menggembala kambing. Dan yang ketiga, Nabi juga seorang remaja, ada
nurani ataupun ada ciri-ciri keremajaan, suka kepada hiburan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincang pada masa yang sesuai. Mungkin dalam jadual kita setiap hari pada pukul 9.30, 9.15 malam. Jadi setiap hari kita cerita tentang sirah Rasulullah ni setiap hari. Kalau tidak ada hari, setiap hari pada pukul 9 suku. Dan insyaAllah esok kita cerita tentang ibrah. Kenapa Rasulullah SAW ini, kisah perjalanannya yang pertama ke Syam dan juga usahanya mencari rezeki untuk di sini. Wallahualam. Sekian dulu. Jangan lupa mengaji 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.